Assalamualaikum semua dan selamat Hari Raya Aidilfitri kami ucapkan kepada seluruh subscribers. Untuk Travelog kali ini, kita akan explore kota bersejarah Istanbul yang merupakan bandar terbesar di Turki dengan kepadatan penduduk mencecah 13 juta orang. Dan kita akan explore Istanbul kali ini dengan berbasikal. Sebelum ini, di Istanbul, kami biasanya menetap di kawasan Sultan Ahmad Mosque. Kali ini, kami menginap di kawasan yang dipanggil Beyoğlu. Pengangkutan terbaik untuk kita adalah public transport kerana kerap jam akibat penduduk yang padat di Istanbul. Kita nak bergerak bertemu dengan salah seorang warga Istanbul untuk kita adakan aktiviti berbasikal hari ini. Kita kena berjalan kaki selama 15 minit sejauh 1 kilometer. Pagi ni agak kebasahan di sekitar Istanbul. Ada orang tengah cuci jalan, orang yang berjoging, macam-macam benda lah kita boleh tengok. Meriah sebenarnya. Dan di Turki ni semuanya bermula pada pukul 11 pagi baru orang-orang dia hidup. Ya, betul. Dah mula masuk kerja tu biasalah pukul 8 sampai pukul 5. Tapi kebanyakan orang-orang yang awam ni siangnya dia akan mula dalam pukul 11 pagi. Termasuklah mall-mall dia. Anda boleh menikmati tram klasik. Cuaca hari ni agak baik. Kita tak sabar dah nak berbasikal. Memang best lah. Jalan kaki pun dah best, apatah lagi berbasikal. Depan ni ada satu bangunan klasik. Ini mengingatkan saya satu bangunan masa saya dekat Italy, dekat bukan Dombele tu. Saya lupa lah nama tempat tu. Saya pergi dengan Captain Harun sebelum ni. Exactly same building. Macam ada sentuhan barok pun ada. Dan yang paling penting sekali, korang boleh buat apa tau? Korang boleh berfotografi. Kita akan lalu kawasan-kawasan bersejarah. Kisah-kisah dia dikongsikan. Kalau rajin jalan, kita akan jumpa tempat-tempat ni. Ini tempat dia, Reviva. So kalau korang nak main cycling, boleh jumpa Osman dekat Airbnb. Oh, we are getting famous, I guess. To Istanbul. Oh, ini rare. So macam ni lah dia. I guess. Dia akan bagi kita set topi. Saya nak basikal yang tergantung tu. So this is our bike. Yes, you will choose one of which one you like to use. We have 5. There's one big mountain bikes. The remains are these one. Okay, semua dia bagi kat kita ada gear Bukan basikal biasa-biasa je. Tengok, saya dah aim yang kat dinding tu. Mr. Osman dah brief kita macam mana route perjalanan kita. Kita akan melalui Gulhane Garden, lepas tu Topkapi, Sultan Ahmed Mall dan Sulaiman Al-Kanuni Mosque. Dan kita akan melalui Modern Bridge diorang, Metropolitan Bridge. Dia bagi kita setiap orang satu botol. Dan tak sabar, kita akan ride. Untuk aktiviti kali ini, kami menggunakan perkhidmatan Airbnb Experience untuk berbasikal di sekitar Istanbul. Harga RM169 seorang. Airbnb dia mention 3 jam experience, tetapi Osman bagi kita lebih masa. Orangnya pun knowledgeable dengan sejarah setempat dan tak sombong. Kita di hadapan Galata Tower. Lebarnya Galata Tower yang menjadi sebagai menara tinjau untuk defend purpose. So kalau nak beli tiket dia dekat sini dalam lebih kurang 100 lira. Kalau ada audio guide 125. Jangan lupa untuk ready HCS code tujuan SOP diorang. Dan depan adalah tiket control inside. Thank you. Kita orang dah sampai di sekitar atas
Menara Galata. Kita boleh lihat Selat Bosphorus. Dulu kawasan ni kawasan yang menjadi menara kawalan untuk memantau perjalanan kapal-kapal masuk melalui Selat Bosphorus. Dia nak jaga kota ni, so dia kena perhatikan kapal-kapal tu kalau ada musuh yang datang, sama ada daripada Rom ataupun waktu tu Byzantine yang memerintah di sini, yang akan masuk melalui pintu laut mereka. Bila naik Galata Tower ni, saya teringatkan Zekali yang kita naik, Harsena Castle yang kita naik, berada di kedudukan yang tinggi supaya dia boleh nampak semuanya. Hello darkness my old friend. Kalau nak tahu, Menara Galata ini juga dipanggil sebagai The Tower of Christ. Ia dibina pada tahun 1348, ketinggiannya adalah 219 kaki. Disebabkan ini, Menara Galata dapat dilihat dari hampir setiap daerah di Istanbul. Setiap level yang kita lalui, kita boleh lihat tinggalan sejarah seperti rantai besi yang digunakan untuk mengekang kemarahan armada Laut Al-Fatih satu ketika dahulu. So itulah sedikit sebanyak perkongsian kami daripada Galata Tower. Semoga ia menjadi satu pelajaran buat kita daripada kisah ini. Semuanya kita kena turun menggunakan tangga. Dia tak bagi naik lift. Kalau nak naik, dia gunakan lift. Bila turun tu tak asal tinggi sangat. So di sini ada merchandise. Yang ni harga 400 lebih semua. So dah ada kitchen, ada bag-bag macam ni. Kan naik basikal kat sini. So sekarang ni kita nak angkat basikal turun tangga. Ya. Oh, basikal dia ringan. Zina apa? Oh, kita dah mula masuk ke street. Kita dah boleh nampak dah Sulaiman Al-Kanuni punya mosque. Sekarang cuaca pun just nice. So we cross here? Yes. Okay. So dia kotoki, dia pakai tripod ni. Jadi kalau anda nak berbasikal boleh pakai tripod macam ni juga, ataupun anda boleh pakai mount macam saya pakai. Kat Totam ni kan. Okay. Kita boleh tengok orang memancing kat sini. Sebenarnya ikan yang diorang pancing ni akan pas pada restoran kat bawah. So kalau anda datang ke Galata Bridge, balik Ekmek kat sini memang famous. Turki. Dalam sejarah Islam, ketika pembebasan Konstantinopel, inilah dia Golden Horn. Pihak Konstantinopel meletakkan gerigi besi yang mana yang akan memusnahkan kapal-kapal daripada Ottoman Empire. Tapi kebijaksanaan dan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al-Fatih, mereka menaiki Golden Horn untuk merentas dan menakluki Konstantinopel. Kita nak berbasikal pun kena jaga adab. So itu yang paling utama, bawa nama Malaysia kan. Adab is number one. Bagaimana orang memandang kita punya adab ketika menunaikan haji, bawa ke mana-mana. So dekat sini pun kita boleh dapatkan street food yang best dekat hadapan. Dekat belakang sana pun ada street food yang best. Dekat atas kapal pun korang boleh makan. Kalau korang nak berbasikal, boleh pergi ke Airbnb Experience. Korang type nama Osman, nanti korang akan jumpa Osman. So Osman ni dia akan bawa. Dan ni siap boleh brief kita. Route bebas So kita boleh pilih. So kita dah sampai. Ni Isam Buga.
Maksudnya stesen Istanbul, Oriental Express yang dahulunya menjadi tempat sejarah pembinaan rel kereta api zaman Ottoman Empire. Dulunya stesen ini menghubungkan Istanbul dan juga Perancis lah. So kita boleh lihat kat sana stesen banner dia. Sekali saya lihat dia seolah-olah macam kita punya stesen KTMB yang ada dekat Kuala Lumpur tu. Dia punya seni banner dia lebih kurang. Memang klasik stesen ini dan dah di-combine dengan modern punya architecture. Dan ini adalah rail underground dia. Marmara Sigeci Istalyonu. Okay, kita dah mula nampak dah wall Constantinople. Kalau marhaba. Okay, kalau kita jumpa orang-orang Turki, jangan lupa sebut marhaba. So bila kita berbasikal macam ni, kita boleh nampak another side of Istanbul yang awesome. Sekarang ni dia bawa kita ke Globe ni. Dia nak cerita sikit. Ini adalah museum sains mereka Museum sains. Oh, you know Arabic? We can pronounce it but not understand. Very good. This one is Al Jazeera, right? Yeah. The Al-Basra. writing before Yeah. Al-Bahru Al-Kabir. Laut besar. Big ocean. yes. Big Thank you ocean. very much. Yeah. I'm learning Arabic from Malaysia people. It's quite interesting for me. Dia belajar Arabik guys. Saya tahu-tahu dulu kafar lah dulu. Ini kita berada di Gulhane Park. So kat sini Gulhane Park ni memang antara park yang sesuai untuk kita berfotografi. Lovers Passage. Yeah, you fall in love after you pass from here. Or you get married. It's a joke among our friends. Yeah. But we are sharing this joke with other friends. It's really famous. Everybody will believe it. Okay, ni adalah Love Passage yang kita akan lalui. Memang best pengalaman berbasikal dekat Istanbul. Ini first time ever dalam hidup kita orang. Sekarang ni dia tengah buat penanaman semula. Tanam bawang. So kita dah bergerak daripada Gulhane Park. Kita akan menuju seterusnya ke Topkapi. Ada tram berapa ni guys? Nak tercabut kaki. Wujud. Anak muda yang wujud. Okay, ini ada Hagia Sophia. Dulunya church, kembali sebagai masjid untuk kita menunaikan solat. Alhamdulillah. Kalau kita orang dulu bawa peserta, kita kena bayar beratur dan kita masuk daripada pintu belah sana untuk masuk ke Hagia Sophia ni. Tapi sekarang dah boleh dah masuk. Dulu tidak ada kapet macam ni. Ada lampu-lampu ni masih lagi dikekalkan. Saya masih ingat lagi. Sebelum ini pun sudah ada kalimah Allah ni dan Muhammad. Kita boleh lihat construction dan juga restoration building ni sudah complete. Betapa besarnya satu binaan yang dibina sejak kerajaan Byzantine kemudian diambil alih oleh Ottoman ya. Kalau kita datang ke Hagia Sophia ni,
Sebenarnya yang nak dialami bukanlah hanya kecantikan, keindahan seni binanya, tapi kita nak mengenal pasti kesan-kesan tinggalan sejarah yang kita harap dia bukan sekadar monumen semata-mata, tapi mampu untuk menyedarkan umat Islam yang datang ke sini bahawa sabda Nabi tentang masjid di akhir zaman itu hanya tinggal satu yang boleh kita banggakan dengan kemegahan, kecantikan, tetapi ia kosong daripada petunjuk. Ini adalah sejarah yang ditinggalkan kepada kita, kesan daripada pergolakan, perjalanan, jatuh bangunnya Islam, peralihan kuasa demi kuasa, sehingga menjadikan masjid ini sepatutnya hidup sebagai tempat untuk mengembangkan lagi Islam, perkukuhkan lagi kekuasaan umat Islam. Tetapi hari ini hanya menjadi sebuah tugu monumen yang kita hanya boleh datang dan berziarah. Adakah ini sahaja petunjuk yang tinggal di atas bumi Turki ini? Masjidnya hanya indah tetapi kosong dari petunjuk. Jadi di mana petunjuk yang Allah nak kita cari? Adakah masih lagi di sini atau ia tersembunyi kekal di dalam kitab Al-Quran yang ada di tangan kita? Semoga sama-sama ambil pelajaran dan something to ponder dengan apa yang Ustaz Syukri telah ulaskan. Kerana hakikat masjid yang sebenar sama-sama kita gali dan kita cari. Tahukah anda 80% penonton RayTV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan RayTV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada. Sambung balik perjalanan kita. Kita menuju ke Topkapi. Okay, ini Istana Topkapi. Kalau masuk ke dalam tu, ada banyak benda. Pedang Rasulullah pun ada di situ, tongkat Nabi Musa pun ada dekat dalam tu. Macam-macam benda lah. Yang haram pun ada dekat dalam tu. So, kalau siapa-siapa nak datang ke Turki, dia salah satu tempat yang kita kena lawati adalah di sini. Tapi dia tak boleh datang macam naik basikal lepas tu masuk dalam tu. Tak. Dia kena berjam-jam dekat dalam sana. Okay? So kalau kita nak pergi tengok perbandingan macam dia cakap tadi, Istana Topkapi dengan Istana Dolmabahce. Okay? Jadi ada dua-dua tu ada perbezaan yang kita kena tahu. Tang mana satu yang membangunkan Turki Uthmaniyah dan yang mana satu yang menjatuhkan kerajaan dan kekuasaan Khalifah Uthmaniyah. Obelisk dia. Mata satu Illuminati. Oi, ada iPhone. Illuminati. Ada logo. Ada logo Apple. Eye of Horus. Ini semua that's why daripada Egypt. Sekarang ni kita nak berbasikal ke Sulaimani Mosque. Go 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 go. Yeah. Saya duduk. So yang paling penting dalam team ride ni, kita kena tengok team member. Jangan biarkan team member tu tinggal kat belakang. So tu pentingnya spirit of convoy. Jangan biarkan. That's why yang kat depan tu kena pastikan yang belakang tu jangan tertinggal jauh. So bila kita pastikan team kita tak tinggal jauh, apa hal boleh berlaku. Satu pegang kamera, satu lagi pegang basikal. Boleh buat tak lebat? University of Istanbul, universiti tertua dekat Turki. Said Hasan Pasha Medresi. Wow, sangat cantik lah seni bina dia. So kita dah sampai dekat Masjid Sulaiman. Ini adalah salah satu daripada kawasan Kasa tu era Sultan Sulaiman, dan seluruh kawasan ni sebenarnya masih lagi dipelihara kesan-kesan sejarahnya di bawah UNESCO.
dan dia menjadi tapak sejarah yang dikekalkan sampai bila-bila kerana kekayaan dan juga kemegahan nilai sejarah yang ada pada Istanbul. Inilah Turki, dia kaya dengan sejarah. Sebenarnya pergilah bangunan mana-mana pun, kawasan mana-mana pun dia terpelihara. Masuk saja pintu gerbang ni, kita boleh tengok view yang sangat spektakular. Kita boleh lihat selat dan juga kita boleh nampak Golden Horn daripada atas ni. Where were you? You spent all your time in cemetery. Inilah ada Golden Horn dan di situ Galata Bridge adalah kawasan di mana mereka letakkan chain besi tu supaya bahtera-bahtera daripada tim Al-Fatih tidak mampu merentas, dan kemudian Al-Fatih membawa kapal-kapalnya merentas bukit dan masuk ke dalam area Golden Horn dan kemudian menawan Konstantinopel. Kalau kita lihat di sana ada Galata Tower. Kami berbasikal daripada sana, tempatnya mendaki bukannya calang-calang. Kita tak boleh bayangkan kekuatan mereka ketika itu untuk menawan Konstantinopel. So antara faktor lain yang dapat kita lihat Konstantinopel mampu ditawan juga adalah kerana faktor dalaman kerajaan Byzantine ketika itu berpecah belah. Jadi ingat, apabila kita berpecah belah, ia akan melemahkan kekuatan kita, tak kisahlah sama ada daripada sudut Byzantine ataupun daripada sudut Islam sendiri. Kita kalah, kita jatuh, Melaka jatuh kerana ada pengkhianatan yang berlaku di dalaman kita sendiri, organisasi kita. Kerana itu Allah sangat mengeji, sangat melaknat orang-orang munafik. Itu dia kisah sejarah yang kita boleh ambil pelajaran. Galata Bridge ada kisahnya, Golden Horn ada kisahnya, dan semestinya bagaimana pembukaan kota Istanbul ni, Konstantinopel, oleh Muhammad Al-Fatih telah pun menjadi satu pelajaran dan lukisan dalam sejarah umat Islam. Rice pudding yang kat belah tempat ni, dia agak manis dan kental, tak sama dengan madu. Madu dia manis dan cair, jadi dia dah boleh duduk tangga ketiga. Tapi okey lah. So madu turun lah. Jatuh terus makan. Tapi tak boleh beat Nizam. Nizam kalau Istanbul power lah. Nah, kau kena pergi ke Nizam. Tak boleh beat Hamsiko. Hamsiko betul. So kita dah selesai dah makan-makan dekat kedai masyhur Kurufas. Susah sebut. Orang sebut lah sini. Alibaba. Alibaba. Ya, yeah. So tu dia. Let's go. Welcome. Weh, dia main baling ke? Hello. Abang. Oops. So ini adalah Halish Metro Station kat atas ni. Okay, kita nak kena cross, lepas tu kita akan naik menggunakan escalator bridge tu. Okay, kita boleh naik escalator. So kita pun ada privilege. Best lah, lain macam orang rasa buat macam pekan sendiri. Kita turun daripada Masjid Sulaiman tadi, kita makan-makan sikit, lepas tu kita turun berbasikal dan naik ke satu bridge yang baru yang mereka bina ini pada tahun 2016, dan kita boleh dapat fantastic view macam ni. Itu Galata Tower, dan sini adalah tempat untuk kita nak naik ferry. Saling rakam-rakam. iPhone storage full. Good lah bro. Kena naik basikal kat Turki. Dia rasa macam naik kat Jepun dulu tau. Pusing 1 tahun, tapi Istanbul lagi best. Dia ada banyak track-track menarik
yang kita tak sangka pun. Lorong-lorong celah rumah orang. Dia punya view Betul. spectacular. On this side, with our bikes, one by one. That's right. Otherwise, Dia nak belanja kita naik train Subway, terus pergi ke office dia. Sebab dia kata naik bukit dia pun tak larat sebenarnya. Okey? Jom. So inilah pengalaman yang kami dapat. Hari ni cuaca cerah pula. Kalau tak cloudy sepatutnya. Okay, dia belikan kita tiket. Since kita dah belanja dia makan tadi. 3 lira for one card. no, 17 Turkish lira. 17? 3 pass. Oh, I will buy 2 anyway because you are 4 people. Sekejap je dia sampai. Going up, the other one's coming up. Oh, They are lined to each other. I see. Up and down. It It was constructed in the years of 1875. this train. This train. It is the second one in the world. The subway. Oh, The first one is London, I guess, as far as I know. The second the one underground. is this one. Yeah. 1875 dah ada train bawah tanah. When Power. it was first time constructed, then the horses were taking it up to the hill. Later, the steam power was used. Yeah. When the electricity one is become available, then it turned to the electricity power. I see. Okay, kita nak tolak ke dalam. Bagi makcik tu bagi budak Bagi budak tu. Yang paling penting tunjukkan kita punya adab. Malaysia number 1 adab. So kita bagi laluan daripada berebut-rebut kan. Okay, next. We are going out. Jalan. Pergilah sana. Sekejap sampai. Dalam 90 second je kita dah sampai dah ke tempat dia. Kita dah boleh berbasikal semula.